A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurusi, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana melimpahkan rahmat kepada kita. Kasih sayangnya kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah ini. Moga-moga pertemuan kita tuan-tuan mendapat manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, nescaya Allah akan tambah, dan kalau kita kufur, nescaya azab Allah itu amatlah berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihat tuan-tuan? Sebulan kot, ada lebih kurang sebulan lebih juga. Last saya berjumpa dengan tuan-tuan kuliah subuh 2 bulan. Ada 2 bulan tuan-tuan kuliah subuh, dan malam ni kuliah maghrib. Kebetulan saya ikutkan, ada jadual juga, tapi kita susun elok-elok. Alhamdulillah dapat juga bersama dengan tuan-tuan ya di Masjid Kampung Paya ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan kita tidak terlepas daripada menuntut ilmu. Ya, tadi saya dengar haji kita, pengurusi sebut senarai tuan-tuan guru yang akan mengajar. Tuan-tuan kita hadir meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya sendiri tuan-tuan peribadi pun masih belajar juga, ya. Kita masih menuntut ilmu, ya, dengan para guru kita, para masyayikh kita, sahabat-sahabat pun saya belajar, ya. Dengan kawan-kawan pun saya belajar juga, ya. Dengan tuan-tuan pun sebenarnya saya belajar juga, ya. Mana tuan-tuan yang biasa dengan saya di Surau Haji Mujir pun banyak benda saya belajar dari tuan-tuan. Alhamdulillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha mencari jalan-jalan menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkannya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. So kita semua tuan-tuan ada niat nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pasang niat itu betul-betul dan kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni tuan-tuan, bila saya tanya-tanya apa tajuk nak bawa, sebab saya tak ada kuliah tetap dengan tuan-tuan, ya, jadi dimintalah pada saya untuk ceritakan dengan tuan-tuan tentang kelebihan hari Jumaat. Tuan-tuan, ya, kelebihan hari Jumaat. Ya, kita pun carilah kitab yang bersesuaian untuk saya berjumpa dengan tuan-tuan pada malam ini, dan alhamdulillah saya dapat satu kitab yang sangat baik. Kitab ini namanya Nuzhatul Muttaqin. Ya, kitab Nuzhatul Muttaqin ini merupakan kitab syarah kepada Riyadhus Salihin. Kalau tuan-tuan ada belajar Riyadhus Salihin, ini antara kitab syarah Riyadhus Salihin. Baik, kitab Riyadhus Salihin itu masih je, ya, ditulis oleh Imam Nawawi, ya, kitab Riyadhus Salihin. Dan Nuzhatul Muttaqin ini kitabnya ramai penulis, ada 5 orang penulis tuan-tuan di sini. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nuzhatul Muttaqin, ya, asasnya bermaksud dia tuan-tuan, dia adalah satu kitab yang bertajuk perjalanan, pengembaraan orang-orang yang bertakwa. Nuzhah bermakna perjalanan. Nun, zai, ha, ta marbutah. Nuzhah, perjalanan. Ya, bila disyarah ada yang sebut, ustaz, saya tahu perjalanan ni rihlah.
Misalnya tuan-tuan dengar Rihlah Nabawiyah, contohnya perjalanan hijrah Nabi SAW itu dia gelaran Rihlah Nabawiyah. Tapi Nuzhah ini dia perjalanan yang ringkas, seperti perjalanan yang pendek sahaja. Ya, pendek tak pendek pun tuan-tuan, ya, kitab ini sangat baik, ya, dan saya carikan kitab ini untuk kita bacakan beberapa hadis Nabi SAW yang disyarahkan hasil daripada kitab Riyadhus Salihin, ya, berkenaan dengan kelebihan pada hari Jumaat. Ya tuan-tuan, ya, saya minta izin nanti kita bacakan hadis-hadis yang ada di dalamnya dan kita kenal dengan hari Jumaat itu sendiri. Baik, sebelum kita pergi kepada kitab ini tuan-tuan, ya, ada sejarahnya yang kita nak ceritakan kepada tuan-tuan. Dan sejarah ini saya yakin ada sebahagian kita tahu ataupun mungkin keseluruhan kita tahu, ada sebahagian tak tahu. Dia jadi ilmu baru, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut Al-Jumu'ah? Kenapa disebut Jumaat? Kenapa disebut Al-Jumu'ah? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ada sejarah dia. Dia ada sirah dia. Ya, yang ini juga dikarang dan ditulis antaranya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Kemudian ada juga disyarahkan di dalam tafsir Ayatil Ahkam Rawai Al-Bayan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkenaan dengan sejarah ni. Kenapa dia panggil Yaumul Jumaah? Kan? Hari Jumaat. Ya, diberi nama dengan hari Jumaat. Baik, sejarah hari gini tuan-tuan. Asasnya kita kalau tengok seminggu tu tuan-tuan, yang ini mungkin tuan-tuan pernah dengar, dah biasa dengar. Kalau kita tengok seminggu mula daripada pertama sekali hari apa tuan-tuan? Hari Ahad, betul tak? Hari Ahad. Ya, Yaumul Ahad. Kalau bahasa Arab dipanggil Yaumul Ahad. Orang Melayu panggil apa tuan-tuan? Ahad lah. Dia tak ada Yaumul, tak ada Yaum, tak ada. Kita panggil Ahad. Hari Ahad. Mak Saleh panggil apa tuan-tuan? Mak Saleh Sunday. Betul tuan-tuan? Kok saya salah tuan-tuan? Sunday. Mak Saleh panggil Sunday. Ya, kita Mat Soleh. Dia Mat Saleh, kita Mat Soleh. Soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Saleh sebut Sunday, kita sebut Ahad. Arab sebut pun Ahad juga. Ya, Yaumul Ahad. Ya, Ahad ini maksudnya satu tuan-tuan. Wahid Ahad. Ya. Maksudnya hari Ahad merupakan hari pertama dalam kalender tu, mana bermula pada hari yang pertama. Baik. Tengok Isnin, hari Isnin. Isnin kita biasa mula kerja, betul tuan-tuan? Ahad cuti, Isnin mula kerja, kan? Kita anggap Isnin tu macam hari pertama, sedangkan Isnin tu sebenarnya adalah hari yang kedua. Isnin bahasa Arab dia apa? Yaumul Isnain. Yaumul Isnain, dan Yaumul Isnain itu dalam bahasa Arab Al-Isnain ini maksudnya dua, tuan-tuan. Ya, maksud dua. Mak Saleh panggil mandi kan? Itu kita tak bahas yang itulah. Ya, jadi hari yang kedua. Pergi hari yang ketiga, As-Sulasa. Yaumul Sulasa bahasa Arab. Ya, kita panggil hari Selasa. Terbit je tuan-tuan. Kata dia terbitkan saja. As-Sulasa, Selasa. Ya. Dalam bahasa Arab, Salasah maksud tiga. Hari yang ketiga. Baik. Hari yang keempat, ya, hari yang keempat disebut Yaumul Arbi'a. Hari Rabu. Kita sebut Rabu. Arab sebut Yaumul Arbi'a. Hari yang keempat. Perkataan dia Raba'ah, tuan-tuan, empat. Rabi' ada. Ataupun Raba'ah, empat. Ya, baik. Itu hari yang keempat, hari Rabu. Hari yang kelima tuan-tuan apa? Hari yang kelima? Khamis. Khamis. Ada sebut Khamis. Pakai H belakang. Ada yang baik Khamis. Bahasa Arab Yaumul Khamis tuan-tuan, sama. Yaumul Khamis. Hari yang kelima. Yaumul Khamis dalam bahasa Arab, Khamis maksudnya lima. Ya tuan-tuan, maksudnya lima. Khamis yang kelima. Ya. Jadi Yaumul Khamis kita tulis hari Khamis dalam bahasa kita. Baik. Itu semua pakai nombor tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5 semua pakai nombor. Tiba-tiba hari Jumaat dia tak ada nombor. Sebab apa? Kalau Jumaat, kalau hari yang ke-6 bahasa Arab As-Sadis, ataupun kita sebut Sittah, 6. Sittah ataupun Sadis. Itu bahasa Arabnya lah. Tapi tak diletakkan di dalam hari Jumaat. Nama tu.
Nama tu tak dibagi pada hari Jumaat, tak diletakkan. Baik, itu sepatutnya hari ke-6. Tapi kenapa letak Jumaat, Ustaz? Baik, dia ada sirah, ada sejarah dia. Saya cerita, saya adakan yang Sabtu. Sabtu bahasa Arab As-Sabt, sama. Kita sebut Sabtu bahasa Arab Yaumus Sabt. Ya, Yaumus Sabt. Kita sebut Sabtu. Ya. Kalau ikut bahasa Arab nombor 7 Sabah. Lebih kurang ada tuan-tuan, ada bunyi sikit. Sabah. Ya, 7. Baik. Sekarang ni bila kita tengok 1 sampai 7 tu satu hari je bukan, ya. Sirahnya. Saya ceritakan tuan-tuan lah insya-Allah. Sirah dia tuan-tuan, asalnya masyarakat Arab jahiliah, ya. Masyarakat Arab jahiliah ini, mereka ini dia ada kelompok-kelompok yang sangat hebat. Antara kelompok yang sangat hebat masyarakat Arab ini siapa tuan-tuan? Orang-orang kaya. Tu tajir, kalau bahasa Arab panggil tajir, orang-orang kaya. Ni orang-orang kaya ni kalau dekat tanah Arab dulu, maknanya orang Arab jahiliah mereka sangat hebat. Maknanya orang pandang mereka hebat, tuan-tuan, ya. Mereka ada kekuasaan, ya, ada hamba dan sebagainya lah. Baik, ada lagi golongan yang berkuasa, yang ada orang kata dia ada nama lah dekat masyarakat Arab ni. Macam orang kata dia mungkin pengurusi ke, mungkin dia ketua kampung ke, ni ada nama, orang ada nama tuan-tuan. Siapa lagi? Penyihir-penyihir, ya, sebab zaman tu masih ada sihir dan sebagainya tuan-tuan, kan. Bomo sihir dan sebagainya. Ini pun antara yang berpengaruh juga dekat masyarakat Arab jahiliah. Dia ada yang ketiga tuan-tuan, ya. Dan antara lainnya adalah penyair. Tadi penyihir, ini penyair. Penyair juga tuan-tuan adalah antara orang yang sangat dihormati semasa zaman Arab jahiliah, sangat dihormati. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu, dan tuan-tuan pun tahu sebenarnya, ya, contoh macam Kaabah tu tuan-tuan, itu dulu tempat tampal-tampal syair. Masyarakat Arab yang mana pandai tulis syair, syair itu akan ditampal di dinding-dinding Kaabah. Tapi bila datang Islam, dicabut segalanya tu, digantikan dengan kiswah. Dan kiswah itu apa tertulis atas dia tuan-tuan? Apa tertulis atas dia? Ayat Al-Quran. Ya, itu digantikan syair-syair Arab itu. Ya, syair-syair Arab itu digantikan dengan ayat Al-Quran, dan dipasanglah kiswah Kaabah itu yang warna hitam tu kan. Dipasang kiswah. Ada kot gambar di sini, saya tak ingat. Baik. Kemudian tuan-tuan, mereka ini merupakan orang-orang yang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, maknanya cakap mereka ni orang boleh dengar, mereka sangat dihormati ketika itu, ya. Mereka ini ada amalan. Mereka akan keluar daripada kampung halaman mereka, ya, kampung halaman mereka pada hari pertama. Hari pertama hari apa tuan-tuan? Hari Ahad. Mereka akan keluar pada hari pertama, dan mereka akan balik pada hari yang ke-6. Ya, mereka akan balik pada hari yang ke-6. Ya, mereka akan pulang semula ke Mekah ataupun kampung halaman mereka pada hari yang ke-6. Kalau kita ikut senarai itu, hari yang ke-6 adalah hari Jumaat. Ya, 1, 2, 3 sampai hari Jumaat. Tapi masyarakat Arab jahiliah tak panggil Jumaat tuan-tuan. Mereka panggil Yaumul Arubah. Ain ra waw ba tar mabutah. Arubah. Apa makna Arubah? Arubah ni tuan-tuan, maksud dia hari membanggakan diri. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Bila mereka ni, orang-orang yang hebat ni keluar, pada hari yang ke-6 dia balik, dia tunjukkan kehebatan dia pada orang. Maksudnya orang kaya pergi meniaga, dapat hasil, balik, aku banyak duit, harta, tunjuk. Hari membanggakan diri. Mereka kumpul untuk tunjuk siapa lagi hebat. Macam penyair tadi, dia keluar cari, buat syair dan sebagainya. Mereka balik, mereka akan pampangkan syair itu, mereka akan bercerita dan bacakan syair itu, dan siapa yang paling bagus akan ditampal di dinding-dinding Kaabah. Tu hari Al-Arubah. Ya, Arubah maknanya hari berkumpul untuk membanggakan diri. Siapa yang paling hebat, dialah paling juara, tuan-tuan. Ya. Tapi kedatangan Islam, bila kedatangan Islam, kita tak ada istilah bangga diri. Kita tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Kita semua sama, ya tuan-tuan. Maka Islam menukar perkataan Al-Arubah itu, menggantikan kepada Jumu'ah. Kenapa? Dia ambil daripada perkataan Jama'ah, tuan-tuan. Bermaksud berkumpul. Berkumpul. Ya, Jama'ah.
Ya, maksud berkumpul. Jadi daripada perkataan jamaah inilah maka lahirlah al-Jumu'ah. Tuan-tuan ya. Maknanya hari yang mana orang berkumpul. Sebab itu hari Jumaat adalah hari umat Islam berkumpul. Antaranya yang paling mudah sekali, ya, yang paling mudah sekali berkumpul masa bila, tuan-tuan? Berkumpul semasa semayang Jumaat. Berkumpul semasa semayang Jumaat. Maka itu datang sejarahnya. Ya, sejarahnya kenapa disebut dengan al-Jumu'ah. Ya, dan ada tiga cara sebut, tuan-tuan, al-Jumu'ah ini. Ya, ada al-Jumu baris depan, Jumu'ah. Dia ada al-Jum'ah baris atas, dan dia ada al-Jum'ah mati kan, al-Jum'ah. Dan ini ketiga-tiganya ada dituliskan di dalam tafsir. Ya, dituliskan dalam tafsir macam mana al-Jumu'ah, al-Jum'ah mati kan, dan al-Jum'ah baris atas. Yang itu kita pakai, kita Melayu kita pakai yang itu, al-Jum'ah, tapi kita jadi Jumaat. Itu sedikit sejarah hari, tuan-tuan, berkaitan dengan hari Jumaat itu. Kenapa dia digelarkan sebagai Jumaat? Pada yang dah tahu, saya harap ini satu pengulangan. Pada yang belum tahu, tuan-tuan, kita jadi ilmu baharu. Ya, ini disyarahkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok hikmah dia, sepanjang hari itu ada kaitan dengan nombor, betul, tuan-tuan? Tapi dia ada satu hari yang sangat special. Dia ada namanya yang tersendiri. Maka bila namanya yang tersendiri, tuan-tuan, ya, hatta ada surahnya. Betul tak, tuan-tuan? Surah Al-Jumu'ah. Itu yang tuan-tuan selalu baca tu, fasa'u ila zikrillahi wa zarul bai'. Betul? Itu ayat dia. Ya, ayat 9, ayat 10 surah Al-Jumu'ah itu. Ada dalil suruh pergi semayang Jumaat. Ya, kemudian tu dalil untuk selepas pergi bersegeralah pergi semayang Jumaat. Ya, tuan-tuan belajar tafsir, insya-Allah tuan-tuan guru kita mengajar tafsir, tu antara yang akan belajar. Ya, ada tafsir berkaitan dengan hukum-hukum, ya, bersegera tu macam mana bersegera pergi semayang Jumaat tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumaat itu sendiri adalah hari yang sangat special. Ya, hari Jumaat itu adalah hari yang sangat istimewa, ya, kerana kelebihan-kelebihan yang disebutkan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai ianya ditulis di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab kalam Allah dan merupakan kitab yang paling mulia. Ya, paling mulia. Maknanya sesuatu yang diletakkan di dalam Al-Quran, kitab yang paling mulia, maka ianya juga, tuan-tuan, contohnya perkataan Al-Jumu'ah itu juga merupakan antara hari yang mulia. Tuan-tuan, ini contohlah kita bagi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu sedikit sejarah berkaitan dengan hari Jumaat, kenapa disebut dengan Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah. Jadi ustaz nak sebut yang mana, ikutlah, tuan-tuan. Jumu'ah boleh, Jum'ah boleh, Jumaat yang tuan-tuan sebut biasa-biasa tu pun tak ada masalah, betul saja. Ya, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bercerita kepada kita tentang kelebihan hari Jumaat yang disyarahkan di dalam kitab ini pada bab Fadlul Yaumil Jumu'ah, ya, pada bab fadilat hari Jumaat. Baik. Hadis yang pertama yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah, ya, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha, rawahu Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis daripada Abi Hurairah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khairu yaumin, sebaik-baik hari, khairu yaumin, ya, khairu yaumin tala'at alaihi syams, yang mana naik matahari padanya. Maknanya hari itu timbul lah, tuan-tuan. Tala'at alaihi syams huwa yaumul Jumu'ah. Hari Jumaat merupakan hari sebaik-baiknya hari Jumaat. Apa peristiwa yang jadi, tuan-tuan? Antara sejarah yang jadi semasa hari Jumaat. Ya, ini lebih kepada sejarah, tuan-tuan, ya. Sejarah yang terjadi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, tuan-tuan, ya. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakannya Nabi Adam alaihi salam.
Contohnya pada hari Jumaat Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Ya, mana manusia pertama diciptakan itu pada hari Jumaat. Ya, dan itulah dia bapa kita, tok nenek kita tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumaat itu juga Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga. Udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakah hari Jumaat. Sirah tuan-tuan ya. Baik. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu juga Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga untuk diutus sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu pada bahagian positifnya tuan-tuan, kita pandang ke situ. Maknanya keluarnya Nabi Adam alaihi salam bertujuan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmah. Dan ada hadis yang menyambung pada hadis ini, dan juga yaumus sa'ah, yaumul akhirah itu juga berlaku pada hari Jumaat. Ya, ada hadisnya juga tuan-tuan, panjang daripada hadis ini. Ada sebahagian hadis riwayat yang lain juga menyebut hari kiamat juga akan berlaku pada yaumul Jumaah. Ya, baik. Itu satu hadis lah tuan-tuan ya. Ya, yang digambarkan tentang fadlu yaumul Jumaah, ya, kelebihan hari Jumaat ini lebih berbanding daripada hari-hari yang selainnya. Ya, tuan-tuan, hari-hari yang selainnya. Baik, itu hadis yang pertama. Tuan-tuan ya, maknanya ada sedikit sejarah yang ada di dalam kehebatan hari Jumaat itu. Baik. Hadis yang kedua tuan-tuan, insya-Allah kita bacakan. Daripada Abu Hurairah juga. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, sesiapa yang berwuduk dengan sebaik-baik wuduk. Ya, maknanya sebaik-baik wuduk ni macam mana disyarahkan? Ya, maknanya kita jaga wajibnya, rukunnya, kita jaga sunat-sunatnya. Ya, mana kita menjaga, kita mengambil wuduk tu kita jaga betul-betul. Summa, kemudian atal Jumaah fastama'a wa anfata. Ya, wa anfat. Maksudnya apa? Kemudian datang ke sembahyang Jumaat tuan-tuan. Ya, maknanya pergi sembahyang Jumaat, dah sempurna wuduk, bersih. Ya, kemudian tu pergi ke sembahyang Jumaat, duduk diam, dengar khatib membaca khutbah. Macam hari ni tajuk pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Tanah, melestarikan tanah. Tuan-tuan kalau tak tahu tu malah lolap lah tu. Ya, jangan lolap. Saya kesian khatib tuan-tuan. Saya kali cakap dah. Kesian khatib. Lontar lontung kata. Sekarang kita khutbah pendek tuan-tuan tu lah. Tak sedap habisnya. Itu sebenarnya kalau kita cerita pasal khutbah, sebenarnya apa tuan-tuan rukun khutbah? Tuan-tuan belajar insya-Allah. Apa rukun khutbah? Satu, rukun khutbah mazhab Syafi'i itu apa? Satu apa? Mengucap alhamdulillah. Kita bagi sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu. Apa lagi rukun khutbah ada 5 kan? 2, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan antara sebaik-baik selawat itu yang disebutkan, ya, antaranya selawat Ibrahimiyah. Nanti bab yang last, dia punya hadis yang terakhir sekali itulah dia, selawat Ibrahimiyah. Baik. Kemudian apa yang ketiga rukun khutbah tuan-tuan? Baca ayat Quran. Ya, baca ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang keempat apa? Pesan takwa. Ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah. Ya, itu 4. Kemudian lagi satu, doa kepada umat Islam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau anda kata tuan-tuan, khatib bangun, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ittaqullah. Dia pun duduk.
Lepas tu kejap lagi rakaat baca khutbah tu dia bangkit balik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia pun baca innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia pun bacalah selepas tu ittaqullah. Dia pun bacalah lagi Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ampunkanlah dosa umat Islam semua. Dah. Sampai tak 5 minit saya baca tuan-tuan? Tak sampai. Selesai khutbah. Betul? Tuan-tuan? Mudah ni khutbah ni sebenarnya. Itu sahaja pun sudah memadai. Khutbah itu telah pun sah dengan rukun-rukunnya yang tersendiri. Ya, tuan-tuan? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak kelebihan pada hari Jumaat, ya. Summa atal Jumaah, kita sambung pada hadis ini, kemudian tu dia duduk dan dia dengar, dia diam. Ya, maknanya khatib baca khutbah tu dia diam, ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumaah. Ghufira lahu, diampunkannya dosanya tuan-tuan, dosa kecil. Ya, dosa kecil diampunkan Allah Subhanahu wa taala daripada bila? Jumaat tu sampai Jumaat akan datang, dan ditambah wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah 3 hari, jadi 10 hari tuan-tuan. Ya, dosanya diampunkan. Ya, tuan-tuan, itu kelebihan hari Jumaat. Mana tuan-tuan datang sembahyang Jumaat dengan hati yang bersih, pakaian bersih, pakaian cantik, datang hari Jumaat, barakahnya hari Jumaat itu, ini antara pahala yang tuan-tuan boleh dapat. Maksudnya apa? Diampunkan dosa yang kecil itu daripada Jumaat ini sampai Jumaat yang akan datang. Adakah kita tak nak kena ampun dosa, tuan-tuan? Tak ada. Semua kita ni berdosa dan kita nak Allah ampunkan dosa kita. Kalau dosa besar macam mana Ustaz? Dosa besar ni taubat tuan-tuan jalan dia. Ya, kita bertaubat. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang disyarahkan di sini. Ya, berkenaan dengan al-kabair, dosa-dosa besar macam mana? Maka dosa-dosa besar tidak boleh tidak, wajib mesti bertaubat. Semayang taubat, istighfar, mohon keampunan, itu cara dia tuan-tuan. Ya. Ini. Jadi waman masal hasa faqad lagha. Dalam ayat ini, siapa yang bermain-main itu, maka dia telah melakukan perbuatan yang lagha, perbuatan yang sia-sia. Maka datang semayang Jumaat serius betul-betul, dengar khutbah, dapatkan manfaat, balik sampaikan pada ibu-ibu kita, pada anak kita, pada isteri kita, sampaikan. Itu tujuan datang dengan khutbah. Bukan datang dengan khutbah lalap, lepas tu pergi baham pisang kat bawah. Masalah tu. Hari ni saya pergi ke satu tempat sembahyang Jumaat, subhanallah, saya kata pisang meja panjang tuan-tuan. Saya kata banyak aja pisang. Dulu saya dengar cerita, orang-orang dulu tanda syukur ni dia gantung pisang. Betul tak tuan-tuan? Tanda syukur dia gantung pisang bagi orang makan pisang. Saya pun tak tahu. Ya, tapi alhamdulillah hari ni mungkin niat orang nak bersedekah, dia pun letaklah pisang banyak-banyak. Jadi kebanyakan kita memang pisang. Jarang saya jumpa apple tuan-tuan. Tuan-tuan nak jumpa apple tak? Datang sembahyang Jumaat apple lagi. Ada, alhamdulillah, hebat. Ya. Limau apa? Limau abung satu gemuk besar letak atas meja. Jarang, biasa pisang tuan-tuan, tu paling senang kot. Kebun pisang dia banyak kan. Ya. Tapi tak apalah, dia niat bersedekah. Alhamdulillah. Sedekahlah tuan-tuan. Itu pun antara kelebihan hari Jumaat juga. Banyakkan bersedekah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan lain, ya. Hadis lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal as-salawatul khams. As-salawatul khams, mana? Tuan-tuan, sembahyang 5 waktu. Ya? As-salawatul khams, sembahyang 5 waktu, wal Jumaah, dan juga sembahyang Jumaat itu ilal Jumaah, daripada Jumaat ke Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffarat ma bainahunna idza ujtunibatil kabair. Maksudnya apa? Hadis ini lebih kurang sama macam sebelum tu tuan-tuan. Maksudnya semayang kalau kita jaga, semayang Jumaat ni kita jaga tuan-tuan, puasa Ramadan kita jaga, insya-Allah mukaffarat. Mana mukaffarat? Diampunkan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Selagi mana? Iza menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Sebab itu bila kita melakukan sesuatu, kita tinggalkanlah dosa-dosa besar. Ini tuan-tuan ya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini antara kelebihan hari Jumaat lah tuan-tuan. Mana hari Jumaat ini merupakan hari diampunkan dosa kita, ya, dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar ini tidak terlepas daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa pula hukumnya bagi orang yang sengaja meninggalkan solat Jumaat? Ini ada hadis ya tuan-tuan. Ya. Hadisnya, ya, Nabi SAW, ya, maknanya menyebut di atas mimbar, apa Nabi sebut? La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul juma'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Tuan-tuan, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya, bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat ni, Nabi pesan, hentikanlah perbuatan tu. Hentikan perbuatan itu, ya, perbuatan meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja itu, itu dengan sengaja pun tambah lagi orang confuse nanti. Ya, perbuatan meninggalkan Jumaat dengan sengaja itu, kenapa tuan-tuan? Kenapa? La yahtimanna Allahu ala qulubihim. Apa yang berkemungkinan jadi? Berkemungkinan Allah akan tutup. Nanti Allah akan kunci hatinya orang yang tidak semayang Jumaat. Hari ini ramai orang main bio-bio tak semayang Jumaat tuan-tuan. Ya, pakai bio. Masjid tak boleh masuk, SOP. Sabar dulu. Ya, pergi cek dulu. Masjid kita insya-Allah boleh memuatkan jemaah. Kita boleh kapasiti masjid sampai belakang. Ya, tapi kita sengaja tak semayang Jumaat, subhanallah. Allah akan kunci hati kita tuan-tuan. Ya. Dan meletakkan kita apa ni tuan-tuan? Minal ghafilin. Dan menjadikan hati kita ni antara hati-hati yang lalai. Usaha tuan-tuan, kita kena usaha lagi semayang Jumaat. Jangan kita tinggalkan semayang Jumaat. InsyaAllah lah tuan-tuan tak ada masalah bab ni. Ya, mana sengaja meninggalkan solat Jumaat. Antara yang disyarahkan di dalam ini nak tunjukkan betapa asyadid, betapa pentingnya, ya, dan juga betapa kerasnya balasan bagi orang yang tidak dan sengaja meninggalkan solat Jumaat. Ya, jadi yang wajib tu kita tengok baliklah syarat solat Jumaat. Nak lambangkan tuan-tuan pada kita hebatnya hari Jumaat itu, jangan tinggal. Kalau tinggal tu semayang Jumaat tu pada hari Jumaat yang penuh barakah tu, hati boleh tertutup, hati boleh terkunci. Tuan, ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara hadis lain, yang ini hadis ni tuan-tuan biasa dengar ni. Tuan-tuan biasa dengar ni. Insya-Allah saya bacakan, daripada Abu Hurairah. Hadis daripada Abu Hurairah. Ini maknanya seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis ni tuan-tuan? Man ghatasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah summa raha fa ka'annama qarraba badanah. Yang ini. Hadis ni pasal apa? Hadis ni tentang siapa yang pada hari Jumaat, nak tunjuk kelebihan hari Jumaat. Siapa yang pada hari Jumaat itu dia mandi, bersiap-siap, pergi semayang Jumaat, ya, mana bersungguh-sungguh lah sebutan dia. Mana bersungguh-sungguh dia mandi dan sebagainya, kemudian tu dia terus pergi semayang Jumaat. Daripada disiap tu dia terus pergi semayang Jumaat, tuan-tuan, summaraha, kemudian tu dia pergi, faka'annama qarraba badana. Perumpamaan pahala dia seperti dia menyembelih seekor unta. Golongan yang pertama. Mana yang paling awal sampai itulah. Paling awal sampai itu adalah orang yang bersedekah seperti bersedekahnya seekor unta. Tuan-tuan pernah dengar sebelum ni hadis ni kan? Yang kedua apa tuan-tuan? Ya, wa man raha fi sa'ah tsaniyah, siapa yang datang pada waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, seperti dia sembelih lembu. Tuan-tuan, kalau ini baqarah mungkin sapi betina lah, ya, tapi seperti sembelih korbankan lembu. Wa man raha fi sa'ati salisah, siapa yang datang pada waktu ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan, seperti kambing, kibas kambing. Seperti itulah tuan-tuan, ya, pada waktu yang ketiga. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annaha qarraba dajajah, siapa yang datang pada waktu yang keempat seperti sembelih sedekahkan seekor ayam, dajajah, ya. Dan yang terakhir, wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah, seperti dia sedekahkan sebiji telur. Dia punya hikmah dia tuan-tuan kat mana? Semakin awal kita bersama dengan yaumul Jumaat, hari Jumaat itu, semayang Jumaat pergi masjid, sebesar itulah pahala kita. Makin lambat makin kecil, makin lambat makin kecil, makin lambat makin kecil. Masalah tak datang langsung.
Tu masalah paling besar sekali. Ya, jangan datang langsung. Dan ada juga yang ambil kesempatan. Tuan-tuan, kalau nak tahu sikit sejarah, tuan-tuan, sikit sejarah. Asalnya solat Jumaat itu diterbalik, tuan-tuan. Ya, diterbalik. Ini khutbah, mana khutbah kendian, dia seperti sembahyang raya. Khutbah kendian, kemudian tu solat dulu. Solat, khutbah kendian, tuan-tuan. Tetapi disebabkan ramai yang tak dengar khutbah ini, maka tukar. Dia tak khutbah dulu, baru semayang, tuan-tuan. Dia terbalik macam semayang hari raya tu, dia terbalik. Khutbah dulu, baru datang semayang. Ya, semayang selepas daripada itu. Baik. Masalah yang jadi hari ini adalah bila orang tahu yang ini dulu khutbah kendian, yang ini orang semayang, orang balik. Sekarang ni bila terbalik, orang tak datang awal. Orang datang lambat, khutbah tak dengar, lepas tu disemayang aja, tuan-tuan. Itu orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi, Jumaatnya rugi. Ya, pahalanya kecil lah. Dapat pahala apa? Pahala semayang lah, tuan-tuan. Pahala semayang Jumaat selesai. Selesai tak ustaz tanggungjawab dia? Selesai. Tanggungjawab semayang Jumaat dia selesai. Tapi pahala dia kecil lah, tuan-tuan. Ya, khutbah tak dengar. Ya, maknanya tak datang awal ke masjid. Yang tadi kita sebut unta, lembu semua, langsung. Ni bukan sekat telur, puyuh pun tak dapat, tuan-tuan. Ya, lagi kocik lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari Jumaat ni yang nak dilambangkan pada kita, subhanallah, banyak kelebihan dia. Ya. Kemudian insya-Allah, tuan-tuan, kejap lagi saya berhenti. Sebab dia ada tak banyak dah. Insya-Allah lagi 2 insya-Allah. Jumaat ni, tuan-tuan, hadis yang lain menyebut dia adalah antara hari yang mustajab doa. Dia ada hadisnya. Ada hadisnya, hari mustajab doa. Fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu syai'an illa a'tahu iyyahu. Maksud apa, tuan-tuan? Ya, tidaklah pada hari Jumaat itu, ya, bagi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang, solat, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melainkan dia akan dikabulkan permintaannya. Dia akan dimakbulkan permintaannya. Orang pun tanya, ustaz, mana waktu dia? Maka ditulis juga di dalam kitab ini, tuan-tuan, berdasarkan hadis, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisal imam ila an tuqda as-salah. Kat mana duduk daripada imam naik atas mimbar, tuan-tuan, sampailah imam turun nak melaksanakan solat. Itu antara waktu mustajab doa. Saya tak tulis, saya tak cakap sendiri. Kitab, tuan-tuan, rawahu Muslim. Ya, itu waktunya. Waktu mustajab doa. Tapi kita tak sampai waktu tu. Kan kerugi, tuan-tuan, betul tak? Mana mimbar, imam tengah khutbah atas mimbar tu, itu antara waktu mustajab doa, tuan-tuan. Yang mana imam atas mimbar sampai dia nak melaksanakan solat. Dah kalau kita lambat, rugilah kita. Sebab ada satu waktu yang insya-Allah Allah janjikan mustajabnya kita berdoa. Ya, tuan-tuan, itu kelebihan hari Jumaat. Ya, disebut dalam hadis ada satu waktu mustajab doa. Ya, jadi tuan-tuan, doalah. Janganlah pada hari Jumaat saja, tapi kita doa setiap hari kepada Allah. Cumanya ada satu hari ni Allah beri hebatnya kelebihan hari Jumaat. Tuan-tuan, ya. Dan yang terakhir, hadis Nabi SAW, perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Inilah hadisnya. Qala Rasulullah SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Ya, maknanya hari Jumaat itu hari yang afdal. Apa nak buat? Fa'akthiru alayya ala salati fihi. Fa'akthiru, banyakkan, ya, perbanyakkan selawat. Fa'akthiru alayya minas salah fihi. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya, selawat itu akan dipaparkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya hari Jumaat juga kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat. Ya, ibu-ibu memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami kat rumah macam mana, ustaz? Ibu-ibu kat rumah, ibu-ibu tak pergi sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur, doa banyak-banyak, sambil masak makan tengah hari itu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pahalanya sama. Moga-moga Allah berikan kepada ibu-ibu juga. Mana ibu-ibu kita duduk kat rumah masak, kejap lagi suami nak balik nak makan ikan tongkol masak kari. Subhanallah, sedap lah, tuan-tuan, ya?
Dia nak masak aja lagi tu, ya. Sikit tuan-tuan, insya-Allah sekejap lagi saya selesaikan. Dah habis dah pun. Ya, jadi banyaklah, ya, yang ibu-ibu kita pun di rumah pun sama boleh dapat manfaat, ya. Maknanya pahala itu bersambung, pahala itu sentiasa berjalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya kira ada 7, mungkin sekitar 7 hadis. Saya pun tak kira tuan-tuan, saya bacakan saja yang ada dalam kitab ini yang kita kongsikan dengan tuan-tuan tentang kelebihan hari Jumaat. Maka kita kejarlah kelebihan tu. Jangan kita sia-siakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita. Hari Jumaat ni hari apa yang tuan-tuan? Hari Jumaat adalah hari diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tu kita dah tahu. Hari Jumaat ini merupakan hari diampunkan dosa. Tuan-tuan, dosa kecil kita diampunkan. Moga-moga kita buat baik, Allah ampunkan dosa besar dengan ketaubatan kita. Kita buat taubat, Allah ampunkan dosa besar dengan barakah hari Jumaat itu juga. Hari Jumaat juga adalah hari untuk kita memperbanyakkan ibadat, tuan-tuan, ya. Memperbanyakkan ibadat tu macam mana? Solat kita, kemudian tu banyak baca Quran hari Jumaat, kemudian tu banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan hari Jumaat juga adalah hari yang mana ada padanya waktu mustajab doa. Maka jangan kita sesekali melepaskan waktu-waktu tersebut, ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara asasnya gambaran besar kepada hari Jumaat itu, kelebihan-kelebihannya, dan saya yakin tuan-tuan pernah dengar tentang kelebihan itu. Saya bacakan hadis-hadisnya. Hadis-hadis Nabi SAW ini saya bacakan kepada tuan-tuan, dan itulah yang selama hari ini tuan-tuan dengar, dan inilah hadisnya saya sampaikan. Dan kalau tuan-tuan nak baca kitab ini, saya beli di Mesir tuan-tuan. Yang ni tak ada, saya tak jumpa kat sini. Ada kitab ni, ya, ini ada sangat baik hadis-hadis Nabi. Ataupun tuan-tuan buka saja kitab Riyadhus Salihin. Itu dah ada dah dia punya syarah, dah siap tuan-tuan. Ya, kitab Riyadhus Salihin itu mungkin tuan-tuan pun belajar, dah ada terjemahannya, baca berkenaan dengan fadilat hari Jumaat ini, ya. Cuba cek balik hadis yang saya baca dengan tuan-tuan ni ada tak dalam tu, ya. Kalau ada, alhamdulillah, ya. InsyaAllah saya pun baca daripada kitab ini. Moga-moga di sana ada manfaat untuk kita bersama, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa-apa persoalan ke tuan-tuan nak tanya? Mungkin nak tanya tentang hari Jumaat, sembahyang Jumaat, hukum. Ada yang tanya, silakan, tak ada masalah, saya cuba jawab. Mungkin ada berkaitan, Ustaz, orang tu tak dengar khutbah, sah tak solat dia? Tuan-tuan, sah tak solat? Dia tak dengar khutbah. Dia tak dengar khutbah, dia sampai dah ambil sembahyang Jumaat, ada sah tuan-tuan? Sah ke tidak? Sah lah. Ya, berapa ramai orang macam tu tuan-tuan? Ramai. Ya. Sah juga solat dia, tapi dia hanya dapat pahala solat Jumaat itu. Ya, itu antara je lah. Ustaz, apa hukum, ya, bercakap imam tengah mimbar, ya, atas mimbar imam tengah khutbah bercakap? Apa hukum bagi imam, apa hukum bagi makmum? Ada dua-dua tuan-tuan hukum tu, ya. Hukum bagi imam, hukum bagi makmum. Kalau makmum memang tak bercakap lah, faqad lara, itulah ya dah paling mudah, ya. Tak payahlah kita tegur orang sebelah kiri dan kanan, kan tuan-tuan, kecuali ada darurat saja. Sama macam khatib lah atas mimbar. Kalau nampak ada orang dah nak jatuh, ataupun nampak ada binatang buas ke apa ke, ada darurat tuan-tuan. Darurat tu maka khatib walaupun tengah di khutbah di atas tu boleh sebut, alihkan benda tu. Dia ada kebenaran dari segi darurat lah. Tapi kalau tak, abaikan sahaja, ya. Jadi kalau contoh, Ustaz, orang tu kalau bercakap juga macam mana, Ustaz? Solat Jumaat ni tetap sah tuan-tuan, tetapi pahala je lah. Dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia, ya tuan-tuan, itu kadang-kadang macam-macam jadi semasa hari Jumaat ni. Yang naik orang masa hari Jumaat pun ada tuan-tuan, naik orang lain masa hari Jumaat pun ada juga. Dia dah sampai lambik kat belakang, dia nak juga saf depan, dia suruh orang kali ke belakang. Tu masalah kat tu. Dia mungkin dia JKK ke, di tempat aku lah kau pergi belakang, tu nanya ke orang, dia dah lah lambat. Jangan kita buat macam tu. Hari Jumaat pun kena hati-hati juga tuan-tuan, ya. Kadang-kadang padahal kelebihan hari Jumaat ada, tapi kita buat dosa pula. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya banyak lagi lah tuan-tuan, banyak lagi persoalan yang berkaitan dengan solat Jumaat ini. Macam mana orang yang musafir, Ustaz, solat Jumaat dia macam mana? Adakah orang yang musafir ini dia boleh jamak qasar? Jamakkan asar, kosorkan, boleh tak? Itu
Tuan-tuan, banyak berkenaan dengan solat Jumaat. InsyaAllah nanti bersama dengan Surau Haji Mujir. Saya belum masuk rasanya bab solat Jumaat tu. Belum rasanya. InsyaAllah nanti kita masuk, kita akan syarah berkaitan hukum fiqh berkaitan dengan solat Jumaat. Baik. Dia ada soalan ni? Baik. Baik. Alhamdulillah. Mungkin ini Ustaz, orang yang buat tu mungkin ada hadis menyebutkan kalau makan dah sedia sebelum solat makan dulu. Tak ke situ je. Dia bukan ke situ sebenarnya. Dan soalan saya kan, ada penghulu segala hari, penghulu. Tapi mengapa kita boleh terus solat apa ni, puasa sunat hari Jumaat? Kalau kita dengar puasa sunat hari Senin. Oh, okey, baik. Kenapa terus tak boleh? Okey, baik. Kalau solat, kalau nak apa ni puasa, kena ada hari pengiring je. Jadi di situ pengiring je. Saya dah, bila orang ada pengiring, memang betul hebat. Okey, itu ke tak? Asli kau tak? Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali isu pisang tadi dibangkitkan semula. Isu pisang tadi yang kat luar. Tuan-tuan kalau boleh, ya mungkin ada yang bersedekah. Sebenarnya dia terpulang kepada individu yang sedekah tu. Kalau dia letak kat situ, orang tu nak makan sebelum ke, orang tu nak makan selepas ke, tak ada masalah pun. Sebab memang dia dah niat nak sedekah kat situ. Tapi biasanya saya kata orang yang makan sebelum ni muka dia tebal sikit lah biasanya. Dia selamba. Dah lah dia seorang, tiga tandan dia seorang duduk kat bawah. Itu pun kena pergi tengok-tengok juga tuan-tuan. Kalau satu kan ramai orang dalam masjid kan, kita bagi-bagilah. Mungkin benda tu tak banyak kan tuan-tuan, benda tu tak banyak. Jadi letakkan di situ, kemudian tu kita merasa sama-sama jemaah. Macam tu bagus. Ini tak, dengan benda tu diambil bawa balik, letak dalam dia punya gaga motor. Saya kata subhanallah, ini masalah orang macam ni. Ya, jadi kalau nak makan sebelum ke, makan selepas ke, dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dia tidak adalah kata ustaz tak boleh makan sebelum, tak boleh makan selepas. Tapi kalau contoh Haji kata ustaz dia mungkin pagi kepada dalil ada makanan, makan dulu sebelum semayang, kata terpulanglah pada dia. Dia nak makan fadal, jangan dia datang makan lepas tu dia tak semayang Jumaat. Tu musibah besar. Tu ada juga panggil-panggil macam tu tuan-tuan. Saya pernah jumpa kan, adalah satu masjid saya pergi, saya semayang kebetulan di luar. Saya dalam keadaan musafir, ya, kita tapi kena semayang Jumaat juga. Kan kita mazhab Syafi'i tuan-tuan, bila kita keluar siang kan masih semayang Jumaat. Kita pun singgah tuan-tuan. Saya semayang kat mana tu? Kat tangga tu. Kat tangga tepi tu. Tapi bukan masjid ni lah. Masjid tu ada tangga kat tepi macam tu, hujung sana kan. Kemudian tu saya mandang ke arah, kita solat mandang ke arah tu, ke arah pokok-pokok belah sana tu. Saya kata ada juga orang tengah semayang kat bawah pokok tu duduk bersembang. Saya kata subhanallah, apa fungsi datang ke masjid? Saya kata rugilah. Rugilah kita, ya, pergi datang masjid sepatutnya kita ada dapat kelebihan, tetapi akhirnya kita dapat kerugian. Datang masjid tak semayang, rugilah tuan-tuan. Kalau nampak tu kita tegur secara baiklah, jomlah semayang, masuk. Dia tak nak semayang tu dah nak, kita pun tak boleh nak paksa juga. Baik. Yang kedua berkenaan dengan puasa sunat, ya, puasa hari Jumaat. Dia bukan larangan tuan-tuan, dia bukan satu bentuk larangan, tapi cuma dia ada dia punya apitan. Kena puasa sebelum dan kena ada puasa selepas. Tuan-tuan nak cari syarah dekat mana? InsyaAllah buka je kitab Fiqman Haji yang saya syarah tu, bab pada kitab jilid yang kedua, tuan-tuan buka puasa makruh dan puasa yang haram. Bab puasa makruh, puasa haram. Ini tuan-tuan, saya amanahkan tuan-tuan carilah kitab ini, tengoklah kitab Fiqman Haji ini, ada bab puasa makruh, puasa haram. Tuan-tuan tengok ada syarah di situ kenapa dia ada apitan sebelum dan selepas. Baca. Ya, baca di situ. Ya, dia bukan larangan. Bukan maknanya larangan itu adalah kalau single satu. Hukumnya makruh saja sebenarnya. Tetapi kalau tuan-tuan puasa juga pada hari Jumaat, puasa tersebut tetap sah. Sah saja Jumaat sahaja. Ya, pada hari Jumaat sahaja. Dan itu pun pada hari Jumaat itu kalau puasa ganti qada, puasa nazar, dia tak termasuk dalam perbahasan puasa makruh tadi.
Ya, jadi haji tuan-tuan buka syarah berkenaan dengan puasa sunat, puasa makruh, puasa yang haram. Puasa ni tuan-tuan dia terbahagi pada 4 tu. Ada puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar. Dia ada puasa sunat, tu Isnin Khamis. Ada puasa hari Arafah, Ashura, Tasu'ah, hari 11, 12, 13, ya, hari Bait, hari-hari putih tu, ya. Kemudian ada puasa yang makruh. Puasa yang makruh tu apa? Tu puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun itu pun dia boleh jadi sunnah juga. Tengok keadaan, sebab kenapa dia puasa sepanjang tahun? Apa kesan dia? Kalau dia puasa sepanjang tahun, memberi kesan kepada isteri dia. Contoh, ya, memberi kesan kepada isteri dia. Maknanya bila dia puasa, isteri tak dapat tunaikan tanggungjawab. Suami tak dapat tunaikan tanggungjawab pada isteri. Itu didatangkan mudarat pada orang lain, maka jadi makruh. Tuan-tuan, tak boleh. Ya, puasa tersebut jadi tak boleh. Tapi kalau anda kata tak ada apa-apa yang mudarat pun, boleh saja, maka ianya lagi digalakkan. Kalau contoh nak puasa sepanjang tahun, anda disyarah dia, puasa sepanjang tahun, kemudian tu puasa hari Jumaat sahaja, puasa hari Sabtu sahaja, ada disyarahkan di dalam kitab tersebut. Ini mungkin tuan-tuan boleh buka, boleh syarah, cari. Dan sekarang ni saya yakin banyak terjemahan kitab-kitab fiqh ini, tuan-tuan baca. Yang mana tuan-tuan tak faham, nanti bawakan bersama dengan guru-guru kita syarahkan. Ada sebab dia tu, Ji, ya. Dan itu juga mungkin kita boleh jadikan dalil. Itulah kehebatan dia, ya, insya-Allah. Baik, wallahu taala alam. Baik, ada soalan lain tuan-tuan? Sedang hari Jumaat? Tak ada? Baik. Ji ada? Tak ada. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan sepanjang saya berkongsi lebih kurang 1 jam dengan tuan-tuan. Kalau anda kata ada tersilap, mohon diampunkan. Dan sebelum saya berhenti, Sabtu lepas, seminggu dah juga, hampir seminggu dengan tuan-tuan lagi, ya. Dia sahabat saya, abang saya, guru saya, ya, guru saya, usianya baru 37 tahun. Allah jemput dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang mana meninggal dunia, tuan-tuan, atas sakit. Dan dia pun dah lama tak sihat, tuan-tuan, hampir setahun juga tak sihat. Jadi Sabtu lepas dia meninggal dunia, ya. Dan ini merupakan antara orang yang sangat banyak memberi inspirasi kepada saya, sahabat baik, ya. Sahabat baik saya, pakar-pakar rujuk saya ni tak ramai sangat, tuan-tuan, tapi alhamdulillah ada lah. Pakar perundangan ni ada. Saya ada pakar rujuk saya, bidang perundangan saya ada doktor, kawan 2 orang ada doktor, ini rujukan saya tentang perubatan. Saya ada pakar bahasa Arab saya, sahabat-sahabat yang jadi pakar bahasa Arab saya, ya. Ilmu-ilmu yang mereka berkongsikan dengan saya itu kebanyakan saya kongsikan dengan tuan-tuan. Selain itu guru-guru saya lah yang saya sendiri belajar. Sahabat-sahabat ini bersama dengan saya, ya, maknanya memberikan dorongan, sokongan, ya, kadang-kadang ilmu dan sebagainya, ya, saya dapat daripada mereka. Dan arwah ini meninggal dalam keadaan yang sangat baik, ya. Dan saya mohon moga-moga kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah, moga arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan antara kelebihan besar arwah ini, dia adalah individu yang sangat kuat bersedekah. Tuan-tuan, ya, sangat kuat bersedekah, tidak pernah kira dalam bersedekah. Senang cerita, kalau kami keluar ramai-ramai tu memang kenyang perut lah, tuan-tuan. Dia memang senang belanja makan, ya. Dan orangnya pun sangat hebat. Al-Fadil Ustaz Zulfadli bin Anwar, saya sebutkan nama beliau, arwah, ya, Ustaz Zulfadli bin Anwar. Dan moga-moga Allah menjadikan kami sahabat dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.